Dalam video ini, saya akan terangkan cara hilangkan terus gastrik dalam 7 minggu tanpa ubatan hospital. Video ini bakal membuka mata anda tentang cara unik tapi berkesan untuk hilangkan terus gastrik selama-lamanya secara semula jadi tanpa ubat hospital. Walaupun ia nampak macam indah khabar dari rupa, tapi ia sudah dilakukan ratusan ribu orang serata dunia. Tapi sebelum kita mula, anda perlu memahami beberapa perkara asas. Apa sebenarnya gastrik dan kenapa anda menghidapnya? Apa yang tak berkesan untuk mengubati gastrik dan apa yang menyebabkan ia lebih teruk? Dan satu-satunya cara paling berkesan untuk hilangkan gastrik selama-lamanya. Jika anda tonton video ini sampai habis, anda boleh hilangkan terus penyakit gastrik dalam 30 hingga 60 hari, mengelakkan sakit ulu hati atau heartburn 2 jam dari sekarang, menghilangkan rasa sakit dada dan terbakar di dada, menghindarkan kembung perut, angin dan sendawa, mendapat tidur yang lebih lena tanpa kesesakan di perut dan dada, minda yang lebih fokus, badan kurang letih dan rasa lebih sihat, dan mengurangkan risiko kanser serta jimat duit dari ubat-ubatan hospital. Apa yang anda bakal belajar sekejap lagi terbukti melalui kajian klinikal. Jika anda mahu belajar cara menghilangkan terus gastrik, GERD, acid reflux atau heartburn yang anda hadapi tanpa side effect, tanpa dadah dan tanpa antacid, saya mohon baca secara terperinci. Hakikatnya 95% pesakit gastrik yang mengambil ubat hospital hanya melegakan gastrik sementara saja. Ia bukan penyelesaian muktamad. Sudah berapa kali anda terpaksa jumpa doktor walaupun sudah diberikan ubat dan rawatan? Assalamualaikum, nama saya Faisal. Alhamdulillah, saya tiada gastrik. Tapi orang-orang yang paling hampir dengan saya adalah pesakit tegar gastrik. Walaupun saya sendiri tak tahu keperitannya, tapi saya tahu apa erti bila kawan serumah kejutkan saya pukul 2 pagi untuk dihantar ke hospital. Saya cuma boleh melihat apabila beliau berguling-guling kesakitan di atas lantai. Saya cuma boleh angguk bila beliau kata berdiri tak kena, duduk tak kena, baring pun tak kena. Cuba hendak sendawa tapi angin tidak boleh keluar. Dan saya kebiasaannya bengong. Tiada apa yang dapat saya tolong melainkan hantar dan teman di hospital saja. Tak kira berapa kali mereka jumpa doktor, termasuk doktor pakar, mereka masih kena serangan gastrik. Walaupun sudah ambil ubat, mereka tetap rasa pahit di mulut, terbakar di dada dan menyucuk di ulu hati. Mereka sangka yang penyakit mereka ini takkan boleh diubati. Mereka rasa yang mereka akan menghidap gastrik seumur hidup. Mereka putus asa dan berhenti berikhtiar. Mungkin anda pun pernah terfikir begini. Mungkin anda sedang fikirkan sekarang. Tapi saya mohon anda tangguh dulu fikiran tersebut. Teliti dulu apa yang saya kongsi di sini. Pengalaman ini membuatkan saya banyak membaca dan mengkaji mengenai gastrik dan cara alternatif untuk merawatnya. Ribuan muka surat saya baca bagi memahami penyakit ini dan cara merawatnya dari perspektif perubatan dan dari sumber yang saintifik. Hasil dari kajian ini, saya telah jumpa kaedah rawatan holistik alternatif yang sudah diamalkan ribuan pesakit gastrik. Mereka sudah 100% hilang terus penyakit gastrik mereka selepas 7 minggu mengamalkan kaedah ini. Sakit ulu hati atau heartburn hilang dalam masa beberapa jam. Lain-lain sakit dari gastrik seperti sakit perut, kembung, sendawa, sakit dada dan terasa seperti kekenyangan melampau hilang terus 100%. Mereka lebih rasa ringan dan bertenaga. Mereka merasai perubahan drastik di dalam kesihatan mereka secara am. Ubatan hospital seperti PPI banyak side effect. Agak pelik kan macam mana ubat yang dibekalkan doktor boleh ada side effect. Tapi siapalah saya yang mahu mencabar doktor. Jadi saya faham jika anda kurang percaya kata-kata saya. Tak apa, anda boleh sahkan sendiri fakta ini dengan mudah. Anda cuma perlu Google sahaja PPI side effects dan bacalah ratusan artikel demi artikel yang wujud. The Harvard Medical School pun menyatakan doktor-doktor sedia maklum yang PPI boleh menyebabkan wujudnya banyak gastrin, satu hormon penting bagi perut. Terlalu banyak gastrin boleh menyebabkan perut mengeluarkan lebih banyak asid jika ubat PPI berhenti diambil. Ini bermaksud ubat PPI perlu dimakan jangka masa panjang, jika tidak gastrik akan lebih teruk.
Antacid juga ada side effect. Jika anda cari di Google, anda akan dapati ratusan artikel saintifik mengenai antacid yang boleh menyebabkan darah tinggi, sakit kepala, lemah otot, pertambahan toksik dalam badan, kesan negatif pada sistem kardiovaskular, komplikasi neurologikal dan lain-lain side effect. Ubatan yang bertujuan merawat sakit ulu hati atau heartburn boleh mengganggu keseimbangan dalam badan, fungsi hati, menambah toksin badan dan merendahkan metabolisme badan. Benar, ubatan hospital membantu. Ia boleh melegakan simptom-simptom sangat khusus, tapi ia tidak mengubati secara total. Ia bukan penyelesaian jangka masa panjang. Mengikut kajian saya, ada 3 kunci utama jika anda mahu bebas dari penyakit gastrik. Kunci pertama, ada kaitan rapat antara makanan dan gastrik. Tapi makanan bukan satu-satunya penyebab. Ada beberapa penyebab gastrik lain yang saya akan terangkan sekejap lagi. Anda mungkin sangka yang anda hanya perlu elak makanan tertentu, tapi yang tak biasa anda dengar adalah anda harus makan benda penting tertentu. Dan yang ini mungkin anda belum pernah dengar. Anda harus makan kombinasi makanan tertentu tanpa dicampur-campur dengan makanan yang tidak sesuai dimakan bersama. Baik, kita tengok dulu makanan yang harus dielak. Ada 2 kategori makanan yang mesti dielak. Produk tenusu, laktosa kecuali susu kambing. Manusia adalah satu-satunya spesies yang minum susu hasil daripada spesies lain. Kita tidak boleh hadam susu dengan baik selepas berusia 7 tahun. Kita bukan seperti anak lembu yang minum susu ibunya. Susu juga bersifat asid. Ia boleh tambah risiko acid reflux. Fruktosa atau gula yang banyak terdapat dalam minuman tin boleh menyebabkan kembung, angin, cirit-birit, sakit-sakit badan. Kunci kedua, gastrik bukan masalah dengan perut dan esophagus anda semata-mata. Ia satu petanda yang badan anda kurang sihat. Anda mungkin kurang keperluan tertentu dan terlebih toksin tertentu. Badan anda sedang berbicara dengan anda. Ia mengeluarkan petanda-petanda tersebut dalam bentuk gastrik untuk menyatakan yang badan anda tak sihat. Jika anda pernah melihat sukan tinju, seringkali salah seorang akan terkena knockout dan pitam. Ini kerana badannya sudah tak boleh tahan lagi menerima pukulan demi pukulan. Tapi peninju tak mahu dengar kata badan dan teruskan bertinju. Oleh itu, badan buat keputusan sendiri untuk pitam bagi melindungi dirinya dari lebih banyak kerosakan. Anda perlu dengar dan perhati apa yang badan anda cuba bisik. Anda perlu berusaha untuk mengamalkan kehidupan yang lebih sihat dari segi pemakanan, spiritual, mental dan fizikal. Kunci ketiga, anda mesti faham apa yang menyebabkan gastrik dan kenapa anda menghidapnya. Ada 4 faktor utama penyebab gastrik. Pertama, pemilihan pemakanan. Apa yang anda makan boleh menyebabkan gastrik. Kedua, pembiakan Candida albicans yang berlebihan di usus. Ketiga, terlalu banyak toksik dalam badan. Keempat, stres, tak cukup tidur dan obesiti. Mungkin anda pandang remeh tentang kaitan stres dan gastrik, tapi cuba lihat beberapa artikel saintifik ini. Heartburn secara am tidak begitu berbahaya, tetapi heartburn dan stres boleh menyebabkan ulcer dan ulcer boleh jadi berbahaya. Atau artikel ini, mengikut beberapa kajian dan survey, stres boleh menyebabkan sakit ulu hati atau heartburn. Dan artikel ini, stres mengubah aliran darah dalam badan. Bila badan stres, ia mengalirkan lebih banyak darah ke otot, lengan, kaki dan kurang darah pergi ke perut. Ini menyebabkan makanan lambat hadam dan berada dalam perut dalam jangka masa lebih lama. Itulah dia 4 faktor besar yang menyebabkan gastrik. Anda boleh dapatkan penerangan terperinci bagi setiap faktor tadi sebentar lagi. Tapi sebelum itu, apakah makanan yang patut anda elak? Lemak. Ada lemak yang mengubati, ada lemak yang membunuh. Bagi pesakit gastrik, terlalu banyak lemak boleh menyebabkan acid reflux. Anda mesti letak matlamat untuk cuma ambil 30% lemak yang baik dari jumlah makanan yang diambil. Ingat ya, lemak baik bukan lemak jahat. Lemak jahat adalah makanan bergoreng dengan minyak sawit, margarin, krim, mayones dan keju. Jika anda makan terlalu banyak makanan berasid seperti burger, makanan bergoreng serta makanan susah dihadam, makanan ini juga menghasilkan asid. Lemak yang bagus adalah minyak zaitun dan minyak ikan. Okey, apa lagi yang harus dielak? Makanan pedas dan berempah.
Anda juga mesti elak makanan pedas, terutama bila perut kosong. Kebanyakan rempah ratus yang boleh menyebabkan acid reflux adalah bawang putih, cili, kari, lada hitam dan bunga cengkeh. Lagi, gula. Gula dalam manisan, dessert, air tin, roti akan jadi pemakanan pada bakteria Candida albicans yang ada dalam usus. Ini menyebabkan bakteria tersebut menghasilkan gas dalam usus yang akan melambung naik dan menolak asid dalam perut anda ke atas. Ada banyak lagi senarai makanan yang mesti dielak, tapi kita kesentukan masa. Jadi saya teruskan dengan makanan yang mesti dimakan. Apa pula makanan yang mesti dimakan? Fiber. Makanan fiber tinggi akan bantu serap dan mengeluarkan toksin. Ini akan mengelakkan banyak penyakit. Ia memudahkan anda buang air, mengeluarkan ulcer, mengawal gula badan dan mengurangkan berat badan. Anda perlu makan fiber yang larut air dan yang tak larut air. Fiber yang larut air adalah oatmeal, buah dan sayuran. Fiber yang tak larut air adalah wheat bran, kulit buah dan sayuran dan kulit wijan. Makanan tenusu seperti susu, keju dan juga daging tidak mempunyai fiber langsung. Anda mesti juga makan makanan yang membersihkan usus dan perut. Buah-buahan, sprout, bayam, bell pepper, celery, lettuce, asparagus, brokoli, ini semua sayuran yang membersihkan usus. Wheatgrass adalah sejenis superfood. Ia boleh mengubati gastrik dalam masa yang singkat jika dimakan setiap hari atau hanya beberapa kali seminggu. Saya faham anda tentu fikir susahnya nak mencari dan nak beli makanan ni. Jangan risau dulu. Sebentar lagi saya akan terangkan di mana anda boleh dapatkannya dengan mudah dan cepat, dan boleh didapati di seluruh Malaysia, tak kira anda berada di mana. Saya akui tak masuk akal kita nak beli setiap satu dari bahan makanan yang amat sukar dicari ini. Oleh itu saya mengesyorkan kesemua superfood ini digabungkan, diambil dalam bentuk lebih mudah di dalam satu sachet. Produk ini namanya Alkalizing Green Plus, singkatnya AGP. Ia keluaran Bumiputra Islam yang sudah lebih 20 tahun beroperasi. FA Herbs sudah dalam lingkungan 20 tahun berpengalaman dalam bidang kesihatan dan kecantikan berasaskan herba dan alam semula jadi. Mereka bukan saja diberi amanah untuk mengeluarkan beberapa produk bagi syarikat ternama seperti Amway dan Causeway, tetapi juga dianugerahkan sijil SIRIM, JAKIM, ISO, UKAS dan pelbagai lagi anugerah kerana mereka hanya menggunakan bahan bermutu dengan piawaian tinggi dan selamat diambil. AGP tiada gula, sangat tinggi dengan fiber, rasanya segar dan tidak muak. Ia tiada bahan pengawet, ia punyai bahan super antioksidan, ia juga punyai prebiotik dan probiotik. Ia juga mempunyai CoQ10 yang larut dalam air, satu bahan yang mahal tapi berkesan. Bagus bagi yang ada masalah darah tinggi atau jantung. AGP juga penuh dengan mineral beralkali, mempunyai bukan satu tapi banyak superfood organik yang telah disahkan. Ia juga mengandungi 15 sumber sayuran hijau yang padat dengan nutrien, tinggi dalam kalsium dan magnesium supaya ia cepat diproses dan diserap. Ia punyai barley grass dan wheatgrass, makanan yang amat beralkali untuk mengimbangi badan berasid terutama jika gastrik. Banyak kajian menunjukkan barley grass juga boleh mengurangkan berat badan, menurunkan kolesterol, malah mengurangkan kanser. Ia juga mengandungi bayam, bijan, flaxseed, spirulina organik, artichoke, apple patin, ekstrak aloe vera, kale, asparagus, brokoli, parsley, alfalfa organik, green tea, chlorella organik dan banyak lagi makanan lain yang bertujuan untuk menjadikan badan anda lebih beralkali untuk mengelakkan pelbagai jenis penyakit terutamanya gastrik dan GERD. Harganya RM130 sekotak termasuk pos. Setiap kotak mempunyai 20 sachet. Anda mesti makan satu sachet setiap hari, bermaksud satu kotak akan tahan 20 hari. Sebagai bonus, jika anda cuba Alkaline Green Plus hari ini, saya akan hadiahkan satu panduan survival kit bagi pesakit gastrik yang telah saya tulis secara berasingan. Ia akan di-email setiap hari dalam bentuk nota-nota padat ringkas yang mudah difaham dan dibaca setiap hari. Nota dalam email ini akan membincangkan topik ini jauh lebih terperinci berbanding video ini, masa mencemburui kita dalam video ini. Saya akan kongsi makanan-makanan yang harus dielak secara khusus, makanan yang harus dimakan secara khusus, kombinasi makanan yang harus diambil, cara melemahkan kandida supaya ia lebih mudah dihapuskan, cara menghapuskan kandida dengan cepat dan berkesan, cara mengeluarkan toksik dalam badan, cara menjaga tabiat pemakanan. Saya harap anda boleh cuba Alkaline Green Plus hari ini. Ini pengalaman salah seorang pelanggan kami yang baru pertama kali mencuba AGP. Beliau mengelak gastrik.
Katanya, saya dah cuba, ada perubahan dengan lambung saya dah tak takut lagi makan pedas dan minum yang bergas. Jadi saya minta diskaun untuk pembelian yang kedua dan seterusnya. Seluruh bandar Bintulu saya cari AGP tapi tak ada. Memandangkan saya jauh, saya minta diskaun untuk pembelian lebih dari satu. AGP the best. Secara klinikal, ia sudah terbukti berkesan untuk ratusan ribu pesakit gastrik seluruh dunia. Bagi membuktikan keyakinan kami dengan produk ini, saya akan serahkan jaminan wang. Jika anda rasa AGP tak membantu anda langsung, anda boleh tuntut wang kembali 100%. Anda cuma perlu kembalikan baki sachet yang produk yang masih belum digunakan. Okey, dah bersedia untuk cuba? Cara pembeliannya